Dalam Buletin Awani Jam ini, kita akan membawakan mengenai hasil dapatan Merdeka Center dalam menjelang pilihan raya umum ke-15 ini, bagaimana dapatan-dapatan mereka untuk kita terjemahkan dan kita bawakan untuk tontonan semua. Dan untuk itu, kita akan melihat kepada isu paling penting daripada dapatan Merdeka Center ini ke atas 1,209 responden, yang mana isu ekonomi dilihat menjadi isu paling utama dan paling penting dalam kalangan responden yang dikaji selidik, yang terlibat dalam kaji selidik ini, iaitu 74%. Diikuti oleh isu politik, perkauman dan kepimpinan, dilihat juga antara sama peratusannya 3 dan 3% masing-masing dalam kalangan isu paling penting, dan juga mengenai pembangunan dan infrastruktur hanya 1%. Tetapi ingin juga kita melihat kepada hasil dapatan itu adalah sentimen terhadap prestasi kerajaan bermula Januari hingga Oktober 2022. Kita lihat kepada secara keseluruhan dahulu, yang mana kalau kita lihat daripada dapatan, maksud saya daripada hasil kaji selidik itu, terdapat 3 perkara yang diberi padanan, iaitu atau 3 perkara yang dilihat: gembira, marah atau tidak puas hati, dan juga tidak pasti atau tidak mahu, enggan mengikuti orang kata kaji selidik tersebut. Kalau kita lihat di sini, kalau boleh saya lihatkan secara keseluruhannya dari Januari, rata-rata masyarakat daripada Melayu dan bukan Melayu itu, saya overall melihat 52% rasa marah dan tidak puas hati terhadap prestasi kerajaan. Diikuti pula bulan Mac 2022 dengan 49%. Kita melihat yang merah ini sentiasa meninggi, dan dia paling tinggi pada bulan Julai 2022, 64%. Bulan September 2022 51%, dan bulan 10 ini yang nampak 60% masyarakat menunjukkan responden yang terlibat dalam kaji selidik itu, seramai 1,209 responden itu rasa marah dan tidak puas hati pada bulan 10 2022, iaitu menjelang perkara pembubaran parlimen itu sendiri. Dan juga ini merupakan dapatan hasil daripada kajian Merdeka Center itu juga, mereka melihat mendapat 1,209 itu terdiri daripada kaum Cina, kaum bukan Melayu dan kaum Melayu itu sendiri. Okey, baiklah. Dan ini juga dapatan daripada tinjauan Merdeka Center terhadap 1,209 individu. Kalau kita lihat ada 5 calon atau tokoh-tokoh yang kemungkinan calon Perdana Menteri, yang mana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zaid Hamidi. Bila kita lihat di sini, yang mana saya memberi contoh kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey, pada bulan Julai 2022, prestasi ada sedikit orang tidak berpuas hati. Yang merah ini tidak berpuas hati, yang biru adalah berpuas hati. Dari awal pentadbiran dia pada Mei 2020, Jun 2021 dan sehinggalah ke Januari 2022, orang masih lagi berpuas hati 48% berbanding orang marah yang tidak berpuas hati 45%. Tetapi dalam masa sama, kalau kita lihat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 49%, dan juga di sini pada Julai 2022, yang mana kalau kita boleh dapatkan waktu itu berlakunya inflasi, keadaan ekonomi yang teruk, keadaan ekonomi mencabar, dan juga penaikan kadar OPR 25 mata asas itu sendiri. Dan juga pada 51% pada Oktober 2021, yang mana kalau kita melihat sudah pasti tentang pembubaran parlimen, kepada pilihan raya itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana ini merupakan merah ini merupakan penanda ketidakpuasan hati, yang mana yang biru ini adalah yang berpuas hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana pada paling tinggi adalah pada
Julai 2020 61%. Kalau saya dapat melihat kembali pada Julai 2020 itu mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga kalau kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Mei 2020 93%, paling tinggi antara kelima-lima mereka, yang mana seorang lagi Datuk Seri Muhammad Hassan 93%, yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin pada waktu itu pada sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri dan sepanjang pada waktu itu juga pelaksanaan COVID, dan mungkin ada faktor-faktor orang berpuas hati kepada pencapaian atau prestasi Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah mengenai bagaimana bantuan-bantuan rakyat disalurkan sepanjang COVID-19 dan juga PKP itu sendiri, Perintah Kawalan Pergerakan itu sendiri. Dan kita lihat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang mana dapatan daripada responden 1,209 responden itu melihat ketidakpuasan hati pada Ogos 2021 sebanyak 76%, dan juga yang paling kedua tertinggi adalah pada Oktober 2022 sewaktu cakap-cakap mengenai pembubaran parlimen dan sebagainya. Ingin juga saya lihat di sini kenapa dapatan ini dicarap adalah dengan mengambil kira Datuk Muhammad Hassan. Datuk Muhammad Hassan adalah timbalan Presiden UMNO, yang mana jika kita melihat yang empat calon yang lain ini dapat kepada banyak turun naik grafnya, ketidakpuasan hati dan juga berpuas hati. Datuk Muhammad Hassan dia sentiasa maintain hanya disebabkan beliau bukanlah seorang ahli parlimen pada waktu itu berbanding keempat-empat mereka, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri di Parlimen Bera, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu di Port Dickson, Bagan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana juga mereka keempat-empat ini adalah ketua-ketua parti Bersatu, Naib Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri, PKR dan Pengerusi PH, dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional. Dan calon kelima Datuk Seri Muhammad Hassan ini, kalau kita lihat kepuasan hati dan ketidakpuasan hati mendatar saja. 42% daripada Mac 2021, September 2021 juga tinggi 32%, dia makin menurun, tetapi kadar ketidakpuasan hati dalam kalangan responden itu tidak melebihi kepada kadar responden yang berpuas hati. Dan banyak lagi carapan yang akan kita bawakan dalam hasil kajian Merdeka Center ini, dan selepas ini dalam buletin-buletin awani seterusnya.